Hajar. Isteri yang nombor berapa? Jadi Nabi dia kahwin dua. Setuju ke? Setuju? Okey. Dah boleh dah? Dah boleh cakap. Ini gurauan. Kita kena kahwin pertama hati kita. Okey? InsyaAllah. Doa Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia minta, Ya Allah ya Rahman Rahim, kau tinggalkanlah anak, kau jagakanlah anak dan isteriku ini, dengan engkau berkatilah bumi Mekah ini yang sebagai tanah tandus, dan menjadikan ia subur daripada makanan buah-buahan dan makanan minuman selain daripada kuasa kau yang boleh mengadakan Mekah. Sebab itu doa Nabi Ibrahim, saya saja tanya siapa yang dah jumpa itu dulu tadi. Sebab apa? Doa Nabi Ibrahim sampai sekarang kita menikmati doa. Bila kita sampai Mekah, kita nak makan apa kita ada. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Okay, insyaAllah kita dah hampir sampai di Gua Sur, di Jabal Sur, ataupun dikenali dengan Gua Sur. Tapi kita tak berhenti sebab kita nak ke mana? Okey. Okey. Hijau Ustaz, dia lebih sejuk. Keluarlah rumput dia. Rumput-rumput anak-anak rumput. Sekejap kita tengok dari sudut hadap. Kita nak berhenti ni, kalau kita berhenti lama sebab tak ada apa sangat kita nak berhenti. Cuma saya bercerita di atas bahasa. Baik, sana tuan. Okey, kalau siapa boleh nampak ada satu gua. Tak nampak lah Ustaz, memang tak nampak. Saya pun tak nampak mana saya lagi. Dia ada satu gua di mana? Di mana apa? Sejarah dalam Islam, apa dia berkaitan dengan Gua Sur ni? Sejarah hijrah Nabi bersama Abu Bakar As-Siddiq. Semalam saya nak sambung cerita ziarah semalam. Ziarah semalam daripada rumah Nabi SAW, dan yang rumah Siti Khadijah yang kita tengok tu kan. Dah tahu dah. Oh, ini rupanya tapak rumah Siti Khadijah dengan Nabi. Contoh kan. Daripada situ Nabi keluar mengikut jalur rumah Al-Arqam Ibni Abi Al-Arqam dan terus ke rumah Abu Bakar dan terus menuju ke Mekah. Sinilah. Ke Madinah. Dia keluar Mekah menuju ke Madinah. Jadi sepanjang jalan daripada Al-Haram tu, daripada kota Mekah tadi tu, dia dikejar. Bukannya dia jalan selesa, tak ada orang. Nabi dan Abu Bakar dikejar oleh siapa? Pembesar ataupun penduduk Quraisy, tentera-tentera kaum kafir Quraisy. Dia jalan. Nabi naik apa dengan Abu Bakar? Naik untuk Abu Bakar. Tapi Abu Bakar berjalan kaki. Dia suruh Nabi naik. Nampak? Sahabat bagi dia Nabi SAW. Kalau kita berjalan berdua dengan kawan kita kan, kawan kita naik basikal, kita jalan. Basikal tu basikal kita. Kita nak bagi dia naik tak? Kita nak bagi dia naik tak? Jujur saya tanya. Naik tak? Tak kau lah. Aku penat dah jalan. Dia selalu tak bawa basikal. Contoh kan. Tapi inilah besarnya hati Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Al-Kabir Nabi Muhammad SAW. Dia berkorban untuk baginda Nabi SAW. Tak apa ya Rasulullah, kau naiklah untuk aku berjalan daripada Mekah. Kau naik kuda kan? Naik kuda. Oh, slow je. Orang naik kuda dia lagi. Okay. Yang kejar dia ni dengan kuda. Yang kejar ni dengan kuda. Jadi macam mana nak mengelakkan apa ni? Jejak tu tak dapat dijejak. Ada Nabi Abu Bakar singgah di Gua Sur. Naik ke Gua Sur tu, kalau kita berjalan kaki selama 2 jam. Lebih kurang 2 jam. 1 jam 45 minit je tu. Sanggup tak? Rasa sanggup tak? Tak sanggup. Kalau suruh saya Ustaz hebat. Gila ni Ustaz. Tidak. Saya tak ilmu terbang. Kalau tak ilmu terbang boleh saya tak. Tapi Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar berjalan menaiki Gunung Sur dan masuk dalam gua untuk bersembunyi. Di situ
itulah Abu Bakar meletak dia bersila, Abu Bakar bersila, ya Rasulullah, wahai kasih Allah, kau baringlah dekat perut aku. Seronok kan. Rasulullah dan Abu Bakar ni siapa? Selain daripada sahabat. Bukan. Abu Bakar ni pak mertua dia. Abu Bakar ni pak mertua Rasulullah SAW. Sebab anak Abu Bakar siapa? Anak Abu Bakar siapa? Kan, jadi dia pak mertua Rasulullah selain daripada sahabat. Okey. Jadi pak mertua suruh anak menantu dia duduk dekat peha. Baringlah kat peha ayah ni nak. Siapa yang ada pak mertua kat sini cuba buat, boleh tak? Boleh? Kalau balik tidak tidur sebelah je. Okey. Itu Rasulullah dan Abu Bakar. Dia punya akrab dia tu, sehingga kan Abu Bakar, ya Rasulullah, wahai anak apa? Anak menantu tu, tidurlah dekat perut. Dia semua baring kat perut. Romantik. Ini apa? Lelaki tak romantik pun. Tapi ni bukan yang lain lah ya. Ni yang kebaikan saya nak cerita. Jadi Abu Bakar melindungi Rasulullah SAW ketika berada di gusur tu dengan menutup semua lubang yang ada di dalam gusur tu dengan kaki dan tangan dia. Dia dah sumbat dengan kain serbana tu kan. Lepas tu ada lagi lubang. Dia nak tutup pakai apa tak ada. Dia ambil ibu jari kaki dia tutup satu lubang. Kaki yang ni tutup lubang. Lepas tu tangan. Sehingga kan Rasulullah kan baring dekat peha dia kan. Rasulullah merasakan air mata jatuh kat pipi Rasulullah. Kena kat pipi Rasulullah. Ya Abu Bakar, Limaza? Kenapa ya Abu Bakar, kenapa? Abu Bakar menangis. Rupanya dia menangis tu, ya Rasulullah, kesakitan ini lebih sakit kalau aku nampak kau yang sakit. Faham tak? Ada. Jadi Abu Bakar sebenarnya kena patut ular dan binatang serangga berbisa di dalam perut. Dia tahan sampai dia menitik air mata. Kalau kita kena semut pun dah alah. Kena semut baru semua api tu kan. Tak pun kelengga. Baru kena kelengga seekor je dah macam apa. Ini Abu Bakar dengan kala jengkingnya, dengan lipannya, dengan ularnya, kena patukan tu, bisa-bisa tu ke badan Abu Bakar. Nampak tak pengorbanan seorang sahabat? Walaupun dia pak mertua, tapi dia hormat Nabi tu macam Nabi tu memang lebih tinggi daripada dia. Kalau kita pak mertua kita, kau anak menantu je, duduk bawah, aku dah atas. Tapi tak adalah macam tu ya. Semua baik-baik kat sini insyaAllah. Jadi Abu Bakar dengan baginda Nabi SAW dijejaki oleh kaum Quraisy. Kaum Quraisy dah sampai di Gusur tu. Dah sampai. Jadi apabila sampai Gusur ni kecil. Dalam riwayat menyatakan dalam 5 kaki. 5 kaki. Dia boleh duduk untuk orang tu. Tak ada dah. Dan cuma dia ada 2 pintu. Satu pintu depan, satu pintu belakang. Dia boleh masuk 2 arah. 2 pintu. Jadi pintu yang hadapan ni Allah Subhanahu Wa Taala menjaga baginda Nabi SAW dan sahabat Abu Bakar dengan mengutuskan ataupun mengirimkan berapa binatang. Jadi berapa binatang yang menjaga waktu digusur? 2. Betul 2. Laba-laba, ankabut namanya laba-laba, dan burung merpati. Tapi riwayat lain mengatakan ada 3, iaitu sarang semut. Sarang semut kat bawah, kalau ada orang lalu mesti dah habis. Riwayat mengatakan 3. Tapi yang popular, yang mutawatir iaitu 2, iaitu ankabut, iaitu laba-laba, dan juga burung merpati. Elok sarang laba-laba tu, bulat, cantik, tak ada orang musik. Jadi kaum Quraisy ni takkanlah ada orang kat dalam ni. Kalau ada mesti dah habis lah sarang laba-laba. Burung merpati ni mesti dah lari lah. Burung merpati tu elok sarang dia, bertelur lagi. Kalau ada orang lalu, ada orang datang, mesti dah lari dah. Kebiasaan memang tak ada. And then sebenarnya dalam tu ada Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Kalau kaum kafir Quraisy tu tunduk sahaja, tengok bawah sarang laba-laba, nescaya dia akan nampak.
Tapi dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang Maha Segalanya, dia melindungi kekasih dia Rasulullah SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar. Jadi kaum Quraisy tak terdetik pun nak tundukkan kepala dia tengok di bawah tu. Kalau dia tunduk dia, nescaya nampak riwayat katakan. Nampak tak? Kalau sekecil mana kita dalam tersepit ni, kita dah tersepit sebenarnya. Ibrahnya adalah kalau kita rasa diri kita ni tertekan, kita rasa tak boleh ni, nak buat macam mana ni, tak boleh ni, berserah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja jalan yang kita ada. Kita dah tak boleh nak buat apa tak boleh nak buat apa ni, serah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah ajar kita dengan kisah-kisah sirah Nabi SAW ni. Allah ajar kita bukan saja-saja dia nak jadikan kisah ni, dia nak jadikan jalan cerita ni. Sebab apa? Dia nak suruh kita ni, hamba dia, ambil Ibrahim ni. Apa? Siapa yang boleh tolong kau lagi ni? Tolongkan aku. Walaupun baginda Nabi SAW. Nampak? Sedangkan baginda Nabi ni kalau dia doa dia confirm Allah tolong. Confirm. Bukan macam kita. Kita kali doa pun kadang-kadang tak dapat dia. Betul? Tapi Nabi sendiri pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tak doa pun Allah bagi. Tapi Nabi nak ajarkan kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibrahim kat sini apa? Poin dia nanti kita sampai Jabal Rahmah. Saya tak nak ada jemaah kita berdoa di Jabal Rahmah. Saya minta tolong sangat. Jangan buat khurafat, saya dosa itu saya tak. Saya dah beritahu siapa ada yang buat tak dosa. Jangan buat khurafat di Jabal Rahmah. Ya Allah, anak aku ni tak kahwin lagi. Ya Allah, dah umur 40 dah ni. Doa kat Jabal Rahmah. Kenapa tak doa di Mekah? Kenapa tak doa di Kaabah? Itu yang sepatutnya. Bukan di Jabal Rahmah tu. Tak ada berkat apa-apa pun Jabal Rahmah tu. Dia hanya kisah saja pertemuan antara Nabi dan kamu. Boleh. Tak nak ada jemaah saya berdoa menghadap Jabal Rahmah. Doa menghadap Kaabah, menghadap Masjidil Haram. Jangan berdoa menghadap Jabal Rahmah. Sebab apa? Jabal Rahmah ni Ustaz ni. Tapi nanti kita akan tengok, kita akan nampak orang-orang yang tak sepatutnya buat. Tapi bukan orang-orang kita lah, tapi orang-orang lain. Tapi kita biar istighfar, kita nampak perkara-perkara yang tidak berkenan di mata. Okey? Kita jauh juga ni. Kalau tak solat, tak ada seorang pun berani sentuh dia. Nampak? Sayyidina Umar ni satu hamba Allah yang Allah cipta, Allah utus macam mesin perang. Dia boleh kata kita macam mesin perang. Dekatnya macam orang takut lah maknanya. Orang takut. Dia kuat. Tinggi dia, bila dia naik kuda tu kaki dia boleh jejak kat bawah. Tinggi kan? Itu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dicap waktu dia jahiliah atau waktu dia di Mekah, dia ni antara penggusti yang orang takut. Tapi badan dia bukan macam Oken tu, tak. Badan dia biasa. Tapi dia penggusti Quraisy yang semua kaum atau semua yang orang nak cabar dia takut. Itu Sayyidina Umar. Okay, kita nak sampai sempat lagi insyaAllah. Jadi Sayyidina Umar ni di Mekah, dia penggusti kan. Tapi dia boleh dikalahkan dengan seorang tu yang boleh kalahkan. Siapa yang boleh kalahkan dia? Rasulullah SAW. Rasulullah yang boleh kalahkan. Satu hari dia tengah bergusti kan, tengah bergusti. Lepas tu sahabat cakap, wahai Umar, kau tak cukup kuat lagi. Siapa yang lebih kuat dengan aku? Dia cakap macam tu. Lepas tu dia cakap, ada seorang ni dia tunggu kau dekat lembah Mekah dah. Dia cakap, kau pergi kat sana, dia dah tunggu kau dah. Jadi Sayyidina Umar ni pergi. Dia tercabar kan. Kita baru kena cabar. Orang ni nak kata ni kan. Jadi dia pergi. Orang tu tutup. Dia orang kan, dia tutup muka, nampak mata je. Dia tak tahu tu Rasulullah. Dia tak tahu. Jadi waktu dia berlawan tu, dia kalah. Dia tak boleh jatuhkan orang tu. Waktu dia dari Islam kan. Jadi Sayyidina Umar dia kata, siapa kau? Kali bila Rasulullah buka menangis dia, rupanya dia lawan Rasulullah. Ya Allah, ya Rasulullah, kalau aku tahu kau ada Rasulullah, aku tak nak lawan. Nampak? Sebab tu Rasulullah tak beritahu yang nak lawan dia Rasulullah. Sebab tu dia kalah. Itulah kekalahan saya. Jadi orang yang kuat begitu Allah
Allah dah kurniakan kekuatan itu yang menjaga Islam ni. Sebab apa? Bila Rasulullah doa, ya Allah, kau utuskanlah salah satu Umar kepada aku. Salah satu Umar. Kat Mekah tu ada 2 Umar. Umar Al-Khattab dengan satu lagi Umar siapa? Siapa? Tahu tak? Kisah dia. Satu lagi Umar adalah Abu Jahal. Abu Jahal tu ada Umar. Umar dia. Ada 2 Umar. Ya Allah, kau utuskanlah salah satu ni untuk Islam. Jadi Allah pilih siapa? Umar Al-Khattab. Allah pilih Umar Al-Khattab. Jadi kekuatan Umar ni, tapi matinya, wafatnya dibunuh ketika solat subuh. Apabila sampai rakaat kedua di Madinah. Sebab nanti kita pergi Madinah, ada kita makam di sebelah makam Rasulullah di Madinah. Hadisnya, apabila dia sebut solat subuh rakaat kedua, ketika sebelum rukuk, ada penduduk Madinah daripada Bani Yahudi. Dia geram kan, dengar kan? Yahudi belati, dia bunuh Sayyidina Umar ni dengan belati Arab kan. Belati tu diletak racun. Apabila Sayyidina Umar nak rukuk tu, dia pergi ke depan, ini belakang Sayyidina Umar solat, dia belakang dekat belakang Sayyidina Umar. Tapi dia dah standby dah belakang. Dia pergi dekat tepi Sayyidina Umar, dicocok punya perut Sayyidina Umar. Dicocok pakai belati. Siapa tahu belati tu macam mana bahaya dia kan. Dicocok, dia sobek. Sobek tu dia tarik ke bawah. Ke kiri dan ke kanan. Urai perut Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar punya semangat, dia tak wafat waktu tu juga. 2 hari selepas tu. Kalau orang biasa dah kena macam tu, lebah apa dah. Tak ada dia cakap apa dah, lebah. Tapi kekuatan Sayyidina Umar, 2 hari dia boleh cari pengganti dia sebagai khalifah. Sebab tu Allah jaga orang-orang ni. Nanti kita sampai Madinah, kita ziarah makam Sayyidina Umar. Di sebelah makam Abu Bakar dan di sebelah makam Rasul. Itu Sayyidina Umar. Kita boleh ambil ibrah kepada cerita Sayyidina Umar ni apa? Walaupun dia kuat, tapi dia rendah diri. Dia tak ego, dia tak bongkak. Dia bongkak dan ego kepada musuh sahaja. Siapa kalau musuh nak lawan sini. Tapi kalau dengan sahabat, dengan kaum muslimin, tak kira orang tu di mana, dia jaga macam kan menatang yang penuh. Kita boleh tengok kisah dia untuk menjaga. Okey, kita sambung aja. Kita sampai dah insya-Allah. Semua dah ustaz ni nak cerita apa, kita sampai pula dah. Okey, nanti kita sambung. Lepas kita perjalanan nanti kita sambung sini. Menuju ke Jabal Rahmah. Jalan ke Jabal Rahmah. Jauh ni. Jauh. Lalu ramai. Banyak kan Abbas. Ini Jabal Rahmah. Jabal Rahmah kan? Oh. Queen. Macam ni. Jalan dulu ya, jangan singgah. Jalan dulu. Dia kena besar ni. Nanti singgah-singgah orang dah kat depan dah. Patutnya kena ingat kan Ustaz. Jalan jangan buat duit. Jangan buat duit. Buah tu.
Banyak ekstrim. Dan kalau pergi haji macam ni lah. Ni, Oh. Kena jalan bukan dari sini lah. Oh. Daripada rekor ni. apa? Oh, tu Daripada Mina. Mina. Mina kan. Untuk haji. Tu lagi panas lah tu. Tidak pun bas boleh sampai dekat luar sana je. Kita jalan dekat masuk Arafah. Ni macam kita nak pergi buat apa Ini separuh je lah. bagus lah kan. Ni Arafah ni. Sini juga ah. Ni Arafah. Ni Arafah. Ni Arafah. Di mana kemah dekat sini semua. Pasal Kemah Kemah yang dulu sini. sama Kita balik. Betul Nanti eh. kita akan lalu Mina. Sini dia duduk je lah. Tak, sini memang kita wukuf. Pukul kat sini Buku dia dia duduk Arafah lah. ya. Wukuf di Arafah hari inilah. Inilah dia. Oh. Ya, dia duduk sini tu. Tinggal ni. Oh. Mana duduk dalam ni ah? Mana? Tu. Wukuf Tu ni je. kita kena berada. Dan berada. Berada dalam tempoh masa. Lepas tu kita balik ke Oh. kemah. Kemah ada dekat balik. Ni Mina tu. Wukuf ni dia dalam satu tempoh masa daripada asar. Tempoh tu daripada asar sampai subuh. Jadi dalam tempoh tu lah. Ha. Sekejap ke, lama ke, kita kena berada situ. Oh. Jangan sampai lepas masa tu. Oh. Nanti haji tak dikira. Sayang. Macam kena dam lah. Kena jam. Kalau tadi jemaah kita kat Malaysia dalam mana dia nak macam ni. Tak apa Ustaz, saya nak bayar dam, saya tak malas nak pergi Arafah. Ada? Aku ingat Allah hadap sangat duit dia. Macam itulah. Kan? Kan dah sampai susah-susah nak buat ni hari semua tak boleh tak nak buat kan. Sebab apa tu nampak orang Omar putih ni. Dari jalan ni semua putih. Berihram. Berihram. Itu cabaran dia buat haji ni. Okey, buat haji ni cabaran dia berihram. Di Arafah, Mina macam itu. Melontar. Melontar je. Ihram. Kita ihram umrah pun dah. Kan? Kejap je lah terkikir dah. Tak selesa. Lepas tu dia nak toilet tak cukup. Tempat mandi tak cukup. Okay, Kak Iti kata dia tak menangis. Menangis sebab tunggu terlalu ramai. Padang Arafah. Inilah tempat dia wukuf di Arafah. Di sinilah semua jemaah haji akan berihram. Memakai ihram. Besar. Geria. Dan Raja Barang jauh lagi. Apa ni? Bukit tu? Kan? Tanya. Ya, tu sikit. Kalau ke depan lagi. Dekat empat bukit tu kan. Dekat lagi. Dekat lagi. Dekat lagi sikit lagi. Sikit je lagi. Sikit je lagi. Sabar kita ada jamban ada Biasa. dari Indonesia. Kan kalau dah sampai nak balik dah pula. Kita tak apalah. InsyaAllah dekat je. Sikit. Pak Kasmat. InsyaAllah حتى سعودي Banyak toilet semua. Hospital pun ada. Hospital.
Kalau siapa boleh daki tepi-tepi tu boleh. Kita dah sampai dah Jabal Rahmah. Tapi tak boleh naik ni, tak boleh naik. Jangan naik. Wah, bila kita naik, payah turun. Kira ni lah. Jangan lah. Jabal Rahmah. Haji. Mesti dia mesti datang ke sini. Jadi dia bukan macam kita ada bas di atas sini, kita lah jalan sikit je. Dia jalan daripada hujung daripada Mina, daripada Muzdalifah jalan sampai ke jalan 3-4 kilo lah. Dia akan jalan kaki. Kita baru dalam bas lah. Susah benda usah jalan jauh. Memang jauh lah, paling jauh. Okey. So ini adalah Arafah. Arafah ni adalah satu tempat manasik haji yang wajib bagi orang-orang haji, iaitu wukuf di Arafah. Di dalam Arafah ada Jabal Rahmah. Inilah Jabal Rahmah. Tak wajib pun nak naik atas tu. Tak wajib pun kalau wukuf di Arafah tu nak kena duduk kat situ, tak bagi orang lain naik. Tak ada, tak wajib. Yang wajibnya adalah wukuf di mana-mana kawasan Arafah. Itu yang wajib. Apa maksud wukuf Ustaz? Wukuf ni bertempat. Bermalam. Mabit. Maksudnya perlu dalam satu masa tu, daripada sebelum subuh sampai sebelum asar, dalam tempoh masa tu mesti ada di Arafah. Oh, ada sekian masa. Ada sekian masa. Dia tak boleh luar daripada masa tu, tak boleh. Cuma berhimpun macam berhimpun di sini. Okay. Jadi ini adalah Jabal Rahmah. Apa dia kisah Jabal Rahmah? Jabal Rahmah ni ada satu kisah, iaitu pertemuan antara Nabi Adam dan juga Siti Hawa di sini. Jumpanya di sini bila dia diturunkan daripada surga oleh Allah SWT ke bumi ni. Satu, Siti Hawa dia diturunkan di tanah Arab lah, tanah Arab. Adam diturunkan di mana? Sri Lanka, India. Jauh. Jadi ada yang katakan, riwayat mengatakan 40 tahun. Ada riwayat mengatakan 150 tahun. Ada riwayat mengatakan 200 tahun. Untuk sampai sini? Nak mencari. Riwayat muktabar 40 tahun. 40 tahun. Kisah 40 tahun jumpa balik. Jumpa di sini Jabal Rahmah. Tapi ini tempat pertemuan saja, macam mana saya cakap ya. Tempat pertemuan saja, tak ada apa-apa yang barakah, apa tak ada. Okey? Nah, saya kalau nak berdoa di Masjidil Haram, kalau berdoa di ada sekian nak tanya tak apa-apa berkaitan dengan Arafah dan Jabal Rahmah? Yang tu apa yang atas tubuh macam Tu dia punya tiang tu. timbul dia. Tiang tu tanda saja. Kat situ orang buat khurafat. Dia akan tulis nama, tulis ya Allah temukan aku jodoh dengan sekian. Itu khurafat. Jangan buat. Dan saya tak naik, saya tak lagi nak lepaskan untuk naik. Sebab apa? Kat atas tu banyak-banyak skema. Dia ambil gambar haji pam, bayar RM50. Polaroid tu kan. Nak pergi tanah dah? Gambar dan dasar. Sudah lah. Okey, jadi ini adalah Arafah dan juga Jabal Rahmah. Tempat sinilah. Bukanlah kat sini, kawasan Arafah ni. Kawasan Arafah. Tu nampak tu. Itu hospital. Hospital Arafah kalau ada apa-apa. Oh tu, belas sabit tu. Tu bulan merah. Kemah dekat Mina. Kemah nanti kita lalu kat Mina. Kita akan ziarah Mina. Kita akan ziarah Muzdalifah. Yang wajib kita. Okey. Sini dia tak bermalam. Dia wukuf saja. Ekor lah. Okay, kita berhenti beli aiskrim. Aiskrim apa dia panggil? Alamak, tak berhenti baca. Aiskrim Abu Hassan. Aiskrim Abu Hassan.
kita dengan ini juga. Nak sambung cerita ke? Sambung, saya buka beg dulu. Tidak keras untuk dia masuk mobil. Ni yang Ustaz cakap tu. Jalan dia. Okay, nak sambung cerita yang mana? Sambung cerita yang mana tadi? Yang tadi yang mana? Saidina Umar. Okey. Apa mana tadi saya cerita? Yang dia meninggal lagi. Kena sobek dia. Okey. Setelah Saidina Umar mati, hidup dan wafat, dalam keadaan begitu Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan selama 2 hari lagi sebelum dia menghembuskan nafas terakhir. Saidina Umar dia berlatih tu, racun-racun dia dah menyerap ke seluruh saraf dia. Lepas tu dia wafat. Kesan robekan dia tu bagi dia tak ada apa-apa pun, tetapi racun yang ada kat dalam tu buatkan dia tak tahan, dia meninggal. Kesan robekan dia bukan nak kata apa, sebab saya cakap Saidina Umar dia orang perang. Dia ni orang panglima perang. Jadi setakat kena pedang apa, dia bagi dia biasa je. Tapi racun tu membuatkan dia tak tahan, dia meninggal, dia wafat. Sebelum saya suka nak kongsikan kisah Saidina Umar ni. Sewaktu dia zaman dia jahiliah. Zaman dia jahiliah, Saidina Umar ni zaman jahiliah Saidina Umar Al-Khattab. Dia pernah, Saidina Umar pernah menguburkan anak perempuan dia. Menguburkan anak perempuan dia. Tanam anak perempuan yang hidup. Bersyukurlah yang perempuan hidup sampai sekarang. Tak ada yang buat begitu ya. Saidina Umar pernah menanam anak perempuan yang hidup ketika zaman jahiliah. Apabila dia mengenalkan itu, dia berteriak, dia meleleh air mata, dia menangis. Tak apa dengan anak tapi waktu tu dia buat disebabkan adat dan kejahilan. Adat dan kejahilan bagi orang Quraisy, siapa yang melahirkan anak perempuan ni bala lah, hina. Lepas tu jadi tak baik dia lah. Sedangkan dia lupa siapa yang melahirkan dia. Orang-orang Quraisy yang lelaki ni yang besar-besar tu, dia lupa siapa yang lahirkan dia. Kalau tak ada ibu dia kan. Tapi disebabkan adat dan politik ataupun kekuasaan jahiliah, dia menganggap wanita-wanita yang tertentu sahaja yang boleh hidup. Macam gendut, hamba-hamba yang perempuan untuk memuaskan nafsu, itu boleh. Kalau yang baik-baik kan tak boleh dia tanam anak perempuan tak. Sebab apa? Dia cari anak lelaki. Bila anak lelaki ni kuat, boleh bekerja, boleh jadi hamba, boleh jadi pembesar, pahlawan dan sebagainya. Anak perempuan nak pegang pedang macam tak sesuai. Jadi dia orang okay. Saidina Umar satu ketika dia menangis dan Rasulullah bertanya kepada dia, "Wahai Umar." Rasulullah ni pantang tengok sahabat dia menangis. Nangis je dia pergi, "Wahai Umar, Rasulullah, kenapa kau menangis?" "Ya Rasulullah, aku terkenalkan zaman jahiliah." Rasulullah kata apa? "Wahai Umar, nescaya Allah menjaminkan engkau syurga, walaupun perbuatan itu kau yang lakukan." Nampak? Rasulullah rujuk sahabat dia. Jadi Saidina Umar antara sahabat yang dijamin syurga 2 kali. Saidina Umar seorang satu sahabat yang dijamin syurga 2 kali. Satu ketika itu, dan satu lagi ketika dia berada di Telaga Cincin. Telaga Cincin nanti kita akan buka Madinah. Nanti saya akan tunjukkan di mana Telaga Cincin di Madinah. Saidina Umar satu sahabat yang dijamin syurga 2 kali. Kalau ada seseorang yang mengaku Rasul dan menjamin syurga kepada kita sekarang ni, rasa-rasa kita nak tak? Nak? Tak nak? Jamin syurga tu?
main jakim semua. Okey, tak ada. Rasul yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tak ada lagi nabi selepas itu. Walaupun Nabi Isa akan diturunkan di akhir zaman nanti, Nabi Isa mengikut syariat dan perbuatan syarak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Siapa-siapa yang ngaku ada rasul tu, kita abaikan. Jangan sesat di Malaysia. Okey, kembali kepada kisah Saidina Umar. Ada satu ketika Saidina Umar sedang ni saya cerita zaman dia dah masuk Islam. Dah masuk Islam ni. Saidina Umar sedang bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat kerja-kerja dakwah terang-terangan. Ni dakwah terang-terangan. Dakwah terang-terangan ni Saidina Umar masuk Islam dan juga selepas itu ada. Okey. Saidina Umar masuk Islam, orang lain, sahabat-sahabat lain masuk Islam dia tak declare. Dia tak cakap pun. Dia tak cakap aku dah masuk Islam tak. Tapi Saidina Umar dia buat terang-terangan. Beranilah dia. Dengan kafir Quraisy ni, kawan-kawan dia yang sama-sama Quraisy pembesar-pembesar ni, dia buat terang-terangan. Dia jumpa dengan Sumayyah pula. Dia jumpa dengan Utbah. Dia jumpa dengan pembesar Quraisy yang bernama Abu Jahal. Dia berjumpa dengan pembesar Quraisy yang nama siapa lagi? Umayyah. Umayyah. Dia berjumpa dengan pembesar Quraisy yang bernama siapa lagi? Waktu tu Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid belum Islam waktu tu. Dia jumpa dengan Abu Jahal. Dia cakap, dia ketuk pintu rumah Abu Jahal kan. Tok. Ada saya sebutlah. Ketuk, tok. Abu Jahal keluar. Abu Jahal keluar, dia kata, wahai Umar, pembesar Quraisy yang disanjung, dia cakap macam tu kan. Umar tak cakap banyak, dia bagi sebiji dulu. Boom. Dia bagi sekali dulu dekat Abu Jahal. Aku dah Islam. Berani Saidina Umar. Dia tumbuk dia Abu Jahal dulu, dia bagi lah. Nampak kan, tapi dalam riwayat mengatakan Saidina Umar memukul Lahab Abu Jahal. Lepas tu dia declare, aku dah Islam. Sahabat lain tak ada yang buat macam tu. Semua bersembunyi. Tapi Saidina Umar dia berkata, aku dah Islam. Dia berani dia kan. Jadi kita tak adalah sekuat Umar. Kita tak adalah sekuat Umar untuk kita jadi kekuatan di dalam itu. Jadi bersyukur kita kepada Allah SWT kerana Allah memberikan Saidina Umar kepada Rasulullah. Dan sewaktu itu juga Islam menjadi lebih kuat. Okey, insyaAllah kita dah sampai di perkarangan. Tahu kan? Tapi jemaah haji dia bebas, cuma dia tak boleh. Masyaallah. Ni masjid dekat Muzdalifah ni sebelah kanan kita, iaitu masjid apa tu tengok? Masyaallah Haram. Masyaallah Haram. Kat sinilah tempat berkumpulnya jemaah haji untuk solat, untuk sunat-sunat. Kat sini Haram. Ini masjid dia. Muzdalifah ya? Muzdalifah. Okey, setelah kemah jemaah haji bermalam, tidur, mandi, buang air, makan di sini. Tengok beralaskan apa je, kapet, batu. Tak ada tilam-tilam ya, tak ada. Tak ada tilam. Beralaskan kapet dengan berihram. Bagi lelaki 2 kain ihram saja. Ada kiri kanan ada. Itu je lah, beralaskan lantai yang tak ada apa-apa ni. Maksudnya tikar macam tu. Dia akan minta tikar. Tapi ini bukan kawasan jemaah haji Malaysia. Nanti jemaah haji Malaysia dia ada satu tempat. Saya akan tunjukkan sikit. Di stesen yang ni kan, stesen kereta api yang ni. Okey, di depan ni atas tu apa? Okey, itu hotel. Tapi tak nak duduk kat bawah ni, pergi atas tu.
Apa dia? Boleh tapi bayar je lah. Mahal lah. Okey, kita pergi sini. Nampak? Itulah dinamakan Jabal Kurban, di mana tempat Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Allah bang. Kamera tu yang kecil tu, nampak tu? Tu. Tu sikit je. Depan sikit. Depan sikit dah. Tu nampak tu. Pasal tu yang digantikan Nabi Ismail dengan seekor kibas. Di situlah berlakunya peristiwa penyembelihan itu berlaku. Dinamakan Jabal Kurban. Jadi itulah tempatnya. Oh, ini tempatnya Nabi, macam mana Nabi Ismail dibaringkan, Nabi Ibrahim sampai hati nak menyembelih anak dia. Nampak? Apa ibrahnya adalah perintah Allah tidak dilanggar. Allah perintahkan, dia tak langgar. Buat apa kena sembelih anak Nabi Ibrahim? Hikmahnya apa? Allah bagikan ketakwaan yang tinggi oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Di situ tempat peristiwanya berlaku. Kibas yang gemuk dan sehat serta berat badan digantikan dengan Nabi Ismail. Di situlah namanya Jabal yang apa namanya? Jabal Kurban. Okey, so di sini penempatan jemaah Haji Malaysia Indonesia di sebelah sini. Dia dekat dengan Jabal Kurban. Nanti sampai